Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Buka ni. Mana jaga speaker tak ada? Mana speaker?
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك ذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa dapat hidayah kepada jalan agama Islam, maka hanya hidayah itu bagi diri, yakni pahala. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa-siapa dapat hidayah, maka hidayah itu bagi dirinya sendiri. Hadiah dan anugerah yang paling besar ialah hidayah. Sesiapa yang dapat hidayah, yang beruntungnya diri dia sendiri, kata Allah. Sesiapa yang dapat petunjuk, yang beruntungnya diri dia sendiri, bukan orang lain. Sebab itulah kita bermohon supaya kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman dhalla fa innama yudillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat pada jalan agama dengan tiada ikut hukum Quran, neraca penimbang, hanya sesat itu atas dirinya. Siapa sesat? Diri dia yang sesat. Siapa dapat petunjuk, yang untungnya dia. Siapa sesat?
yang seksanya, yang akan menanggung seksa kesesatannya diri sendiri. Maknanya apa yang dia buat, dia akan tanggung. Bukan orang lain yang nak tanggung, diri sendiri. Sebab itu kita berusaha mencari petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala dengan kita belajar, dengan kita mengaji, dengan kuliah. Bila kita belajar, kita mengaji dengan kuliah sebagainya, kita dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Siapa untung? Kita juga untung. Kalau kita biar diri kita dalam kesesatan dengan tak mengaji, buat pakai ikut agak-agak saja, siapa yang sesat? Siapa yang rugi? Kita. Buat untuk diri kita. Itu hidayah. Sampailah perkara ibadah yang kita buat. Semayang untuk kita, puasa untuk kita, haji untuk kita, sedekah untuk kita, bangun tengah malam buat tahajud untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri. Tu pun kita malas. Nah, itu penyakit kita. Kita malas. Rajin baca Quran. Siapa dapat pahala? Kita. Siapa dapat ketenangan? Kita. Rajin kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dapat dengan doa-doa yang kita minta pada Allah Taala? Kita. Jadi tak ada sebab kita nak malas. Tak ada sebab kita nak malas. Mari kita mengaji cari petunjuk. Hang dapat petunjuk kata Allah, dapat untuk diri hang. Kebahagiaan pada hang. Hang rasa tenang hidup di dunia. Mati Allah Subhanahu Wa Taala bagi terang dalam kubur kita, bahagia kubur kita jadi taman daripada taman syurga. Bangkit daripada mahsyar, orang lapar dahaga, kamu tidak. Orang tidak ada naungan, kamu diberi naungan. Orang tidak dapat minum air kolam Kausar, kamu dapat minum. Orang lain pergi ke neraka, kamu pergi ke syurga. Sebab apa? Kamu dapat petunjuk. Kalau sesat, orang lain senang, kamu susah. Orang lain bahagia dalam kubur, kamu tersiksa. Orang lain ada naungan di padang mahsyar, kamu tak ada. Orang lain dapat minum air kolam Kausar, kamu tak boleh. Orang lain menuju ke syurga, kamu menuju ke neraka. Apa yang kamu buat sebenarnya pada diri kamu sendiri. Atuklah sendiri, susunlah sendiri. Hidup kita di dunia. Macam kita baca ayat lepas. Benda apa yang kita buat digantung pada leher kita sendiri. Bukan orang lain, tengkok kita sendiri. Kita yang pergi cari sebenarnya. Nak jahil, kita yang pergi cari jahil, dah tak mengaji. Nak dosa, kita pergi cari dosa. Kita yang cari. Duduk di dunia ni nak cari neraka ke cari syurga? Pandai-pandailah cari. Gantung kat tengkok hang. Ayat lepas kita mengaji. Gantung kat tengkok hang. Pandai-pandailah susun. Duduk di dunia. Nak seronok boleh seronok. Tapi nak seronok lama mana? Nak sedap boleh sedap. Nak sedap lama mana? Jadi tu kata Allah. Siapa-siapa dapat petunjuk, untungnya diri kamu. Siapa-siapa dapat kesesatan, ruginya kamu, bukan orang lain. Yang duk malas itu pasal apa? Yang malas baik. Quran malah, berzikir malah, wirid malah, tahajud lagi malah, ngaji malah. Padahal kalau kamu buat, untungnya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Itu kata Allah. Baik. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tiada menanggung oleh orang yang berdosa itu atas dosa orang lain. Jangan takut, kata Allah. Aku ni nak terkena tanggung dosa orang lain, tak. Dosa yang kamu buat, kamu yang tanggung. Nah, kamu yang tanggung. Tidak menanggung seorang akan dosa orang lain. Sebab tu dia ada sebut juga kan, kadang bila orang mati anak-anak bergaduh, orang kata kesian kat mak bapak, anak-anak bergaduh, tersiksa dia. Nah, kalau mak bapak didik dengan terbaik, susun dengan terbaik, atur dengan terbaik dah, anak-anak tak mau jadi juga, anak-anak lah tanggung, mak bapak selesai. Mak bapak selesai. Jangan susah hati. Bahkan kata ulama, kalau anak-anak buat baik, sampai. Kalau anak-anak buat jahat, tak sampai kat mak bapak. Dengan syarat mak bapak dia tunai tanggungjawab dia sebagai mak bapak waktu dia hidup. Dia bagi didikan agama, dia tegur benda-benda mungkar, benda-benda maksiat jangan buat. Lepas tu, lepas kita mati, mereka buat juga. Siapa nak tanggung? Mereka lah tanggung. Takkan nak tahu kepala mak bapak. Allah tu maha adil.
Bahkan Allah Maha Pemurah, kalau anak semaya dapat sama pahala kat mak bapak. Anak puasa dapat pahala sama kat mak bapak. Anak buat kebajikan dapat sama pahala kat mak bapak. Kalau anak buat dosa, anak tanggunglah. Takkan mak bapak nak tanggung dalam kubur. Allah sebut Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang. Kecuali yang mak bapak tanggung tu, mak bapak waktu dia hidup dia tak tunaikan tanggungjawab dia sebagai ibu bapa. Yang tu kamu tanggung. Tapi kalau dah tunai dah, ada terlebih kurang kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat juga kesalahan, hang tanggunglah. Hang tanggunglah. Kita kata kesian kat mak bapak dia dalam kubur. Dia habis sakat tu. Jahat baik ni habis waktu nyawa kita dicabut. Habis. Tu cerita dia. Apa yang ada kita tinggal kesan hidup di dunia. Sebab tu dia suruh kita buat wakaf derma. Selagi mana wakaf yang kita tinggal itu ada, selagi itulah balasan tu akan sampai pada kita. Akan sampai pada kita. Gitu. Kenapa? Ini kesan hidup yang kita tinggal. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tinggal benda yang kamu buat dan kesan hidup yang kamu tinggal. Rugilah orang kaya di atas dunia, sikit wakaf pun tak buat. Sikit derma pun tak buat. Dia nak bawa pergi apa? Gitu. Tu cerita dia. Apa yang kita buat untuk kita. Kita tak tanggung dosa orang lain. Dosa orang lain. Kecuali adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Itu pun sebab kita yang buat silap. Kita buat silap. Di dunia kita mengumpat kat dia, kita menyakiti dia, kita menzolimi dia sehingga dia sakit. Di akhirat esok kita kena bayar balik. Bayar balik macam mana? Segala dosa-dosa dia, segala amal ibadat yang kita buat diserahkan kepada dia. Sebab di dunia dulu kamu menyakiti dia, ibadat kamu habis dah tak terbayar lagi, dosa dia tok tak kepala kamu. Tok tak kepala kamu. Ini sebab kamu menzolimi dia di dunia. Menzolim kali kita tak ada zolim orang. Dosa kita lah tanggung. Dosa dia lah tanggung. Bahawa di dalam dunia Islam ni yang orang-orang alim sendiri pun tak boleh nak minta ampun, tak boleh nak tolong mengampunkan dosa anak murid, tak boleh. Cuma boleh dia minta tolong, ya Allah ampuni dosa anak-anak murid aku. Dia nak ampun, dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa. Sebab itu eloknya kita bila buat dosa nak minta ampun, minta direct terus pada Allah Ta'ala. Dia tak macam Kristian Katolik. Dia bagi kuasa kepada padri mengampunkan dosa. Bahkan mereka sepahaman padri itu wakil Allah di dunia. Padri ampun, ampunlah. Padri tak ampun, tak ampunlah. Ini setengah ajaran Kristian Katolik. Dan orang Kristian sendiri tak puas hati. Sebab apa? Padri sendiri pun bukan suci. Ada padri berzina, ada padri melakukan jenayah, ada padri rasuah. Bagaimana dia nak mengampunkan dosa orang sedangkan dia pun tak suci? Ada orang Kristian yang cerdik-cerdik, yang mereka tak boleh terima amalan ni. Tak boleh terima amalan ni. Kenapa? Ada padri tawar-menawar. Dosa banyak ni kena bayar banyak ni kalau nak minta aku ampun. Di kesempatan itu padri cekik darah orang, sehingga setengah Kristian yang tak puas hati bila tak boleh komplain padri itu sendiri. Akhirnya mereka berhijrah ke negara-negara Eropah. Timbul satu lagi Kristian Protes. Dia nama Kristian Protestan. Tak puas hati dengan Kristian Katolik ni kerana mereka tak boleh terima padri boleh mengampunkan dosa orang sedangkan padri itu pun tak suci. Kita tak ada siapa pun boleh mengampunkan dosa. Fa innahu la yaghfiruz dzunub illa anta. Sesungguhnya tidak ada siapa pun boleh mengampunkan dosa ya Allah kecuali engkau sahaja. Mintalah ampun pada Allah Taala. Itu cerita dia. Tiada menanggung oleh orang yang berdosa itu atas dosa orang lain. Semua hang tanggung dosa hang yang buat, bukan dosa orang lain. Ada dia nak tanggung dosa orang lain tak? Dosa dia yang buat. Itu cerita dia. Hanya dosa dia sahaja. Dan diganda dosa orang yang menyesat seperti diganda kebajikan yang diharamkan orang-orang, yang diajarkan pada orang-orang. Begitu juga kalau dia yang menyesatkan orang,
Dosa orang yang sesat tu akan tanggung kesesatan dia. Jadi orang yang menyesatkan itu, dia terima dosa 2 kali ganda. Yang pertama, dosa dia. Yang kedua, dosa dia menyesatkan orang. Jadi orang yang sesat tu tanggung dosa tak? Tanggung dosa juga. Bukan kata tak apa, dia yang menyesatkan aku, nanti dia tanggung. Dah. Yang menyesatkan itu, yang pertama dosa dia, yang kedua dosa menyesatkan orang. Yang sesat tu pun nanti kamu akan tanggung dosa kamu sendiri. Tengah-tengah orang kata, tak apalah, hang buatlah. Kalau berdosa aku tanggung. Zaman bodoh-bodoh lu ada sebut lagu tu. Tak apalah, hang buatlah. Kalau dosa aku tanggung. Ada kata tak apalah, dah hang nak tanggung aku buatlah. Dua-dua kena. Nah, jangan cakap bodoh lagu tu, jangan. Nah, dah hang nak tanggung tak apa. Betul hang nak tanggung ni? Betul. Hang duk mengaci apa dengan Allah Taala? Kata Allah Taala, hang tak duk. Hang ada otak, hang ada fikiran. Yang ada kata dah orang yang buat, orang yang ajar, orang yang suruh aku mana tahu akhirat esok dia jawab. Dah, dosa-dosa sendiri. Orang yang menyesatkan pun kena dosa, orang yang disesatkan pun kena dosa. Sebab apa? Allah bagi angka fikiran supaya kamu fikir. Allah turunkan Al-Quran hadis supaya kamu belajar yang mana baik, yang mana tak baik, yang mana dosa, yang mana pahala. Lepas tu dok pergi serah. Kalau dah hang suruh aku buatlah, akhirat esok hang tanggung dosa aku nak. Ya, dia pun buat. Ini kerja bodoh nama dia. Siapa buat dosa tanggung. Siapa buat salah tanggung. Hang menyesatkan orang, hang berdosa. Hang buat benda sesat, pun hang berdosa juga. Hang tanggung sendiri. Nah itu. Tu cerita dia. Sebab tu kita nak diminta, kita pergi ziarah kubur, kita pergi ziarah kubur, kita nak mengenangkan bahawasanya kita ni akan mati. Lebih mendekatkan diri kita mengingati mati. Bukan kita pergi ziarah kubur nak minta apa-apa pada kubur. Tak boleh. Bahkan pemimpin negara, dia pun tak terlintas nak jadi menteri. Tiba-tiba jadi menteri. Ada yang ada mak bapak balik minta restu pada mak bapak. Ada mak bapak yang sakit, cium tangan, kucuk dahi mak bapak, minta restu. Tak apalah, mak bapak dia ada. Mak bapak restu, mak bapak doa. Tapi kalau mak bapak dah mati, boleh pergi minta restu kat mak bapak dalam kubur? Tak boleh. Tak boleh nak pergi minta restu pada mak bapak pada kubur. Nak pergi ziarah kubur, pergi. Tapi dia kata saya baru lepas memohon restu pada ibu bapa di kubur bapak saya tadi. Tak boleh, habis. Tu cerita dia. Pergi doa kat mak bapak boleh. Tapi nak pergi minta restu pada kubur, walaupun kubur tu kubur mak bapak kita, tak boleh. Tu cerita dia. Habis. Tu cerita. Apa yang kamu buat, kamu punya. Saya sebut minggu lepas. Waktu kita hidup, beruntung ada ibu bapa. Apa yang paling untung? Sebab mak bapak masih lagi mendoakan untuk kita. Walaupun dia tak larat, dia tak terdaya, tak apa semua, dia tak ada tangan doa untuk kita. Kerana kita anak dia. Bila mak bapak mati, kita sedih. Sedih apa? Sebab kita hilang mak, kita hilang ayah. Bukan hilang mak saja, hilang ayah, hilang doa daripada seorang ibu. Hilang doa daripada seorang ayah. Ayah tak boleh lagi doa untuk kita sebab dia dah mati. Ibu tak boleh lagi doa untuk kita sebab dia dah mati. Masa tu apa dia? Kita yang hidup ni kena doa untuk ibu dan ayah. Waktu kita hidup dan mak ayah kita hidup, kita harap supaya mak ayah kita doa untuk kita, jangan lupa. Waktu kita mati, waktu mak ayah kita mati, mak ayah pula harap kita doakan untuk mereka sebab kita masih hidup. Doa anak tu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ruginya bila mak bapak mati ni, rugi tak mana? Tak ada lagi doa daripada seorang ibu untuk kita. Tak ada lagi doa daripada seorang ayah untuk kita. Mungkin doa daripada yang lain ada, tapi tak semahal doa ibu dan ayah. Doa ibu dan ayah paling mahal dan paling hebat. Jadi bila dah mati, habis dah dia tak doa dah untuk kita. Kita pula kena berdoa untuk dia. Tu cerita dia. Jadi nak pergi minta restu pada kubur, tu tak betul. Salah segi akidah Islam. Tak boleh. Pilah ziarah kubur mak bapak. Bila kita ingat mak bapak, kita doa untuk mereka. Tapi kalau pergi ziarah kubur nak minta restu pada mak bapak yang dah mati, habis dah mati habis.
Cerita. Saya pakai dia minta restu pula. Ada yang terlajak minta restu lagu tu, tulis pula. Dalam Facebook, dalam apa bagi orang baca. Tu nampak kita tu bodoh. Nah, tu cerita. Kalau hidup pergi minta restu. Kalau mati, habislah cerita. Doalah kat mak bapak kita. Tu cerita. Wa ma kunna mu'azzabin wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Tiada kami mengazab seorang hingga kami bangkit rasul. Allah kata kami tak azab pada seorang hingga kami bangkit rasul. Bukan terasa Allah Ta'ala azab di dunia dengan malapetaka. Allah Ta'ala azab di akhirat dengan siksaan api neraka. Azab saja-saja tanpa dibangkit rasul. Tak. Allah azabkan mereka setelah Allah bangkitkan rasul, ajar mereka, mereka lawan rasul. Lepas tu Allah azab. Sampailah zaman kita sekarang. Walaupun Nabi kita SAW dah tinggalkan kita lebih 1400 tahun dahulu, tapi al-ulama, pewaris-pewaris Nabi ada. Ada orang tolong baca Quran tafsir untuk kita. Ada orang tolong baca hadis tafsir untuk kita. Orang baca fiqh ajak kita. Orang baca tasawuf ajak kita. Orang baca tauhid ajak kita. Tiba-tiba lawan Allah. Allah azab. Sebab apa? Sebab ada waris-waris Nabi ni. Kalau dulu ada Nabi-Nabi. Nabi Nuh untuk kaum Nuh. Nabi Lut untuk kaum Lut. Nabi Hud untuk kaum Hud. Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Banyak Nabi-Nabi ni turun untuk mengajar kaum mereka. Tiba-tiba mereka tak ikut Rasul. Allah azab. Bukan saja-saja Allah azab. Setelah Allah turunkan Rasul. Sama kita hari ini. Bukan saja-saja Allah Ta'ala nak azab, Quran dah ada. Alim ulama ramai tolong ajak Quran. Hadis Nabi dah ada. Alim ulama ramai baca hadis Nabi. Han tak mau ngaji. Han punya pasal. Tu yang kata tu hang yang dok sesat diri hang sendiri. Hang yang menanya diri hang sendiri. Hang yang mengazab diri hang sendiri. Sebab apa? Hang tak mau cari hidayah. Sebanyak ni alim ulama ada, sebanyak ni sekolah-sekolah agama ada, sebanyak ni kuliah-kuliah agama ada, mahat-mahat tahfiz ada, pondok-pondok ada boleh mengaji. Awak tak mengaji. Hang duk biar sesat. Siapa sesat? Hang yang sesat. Siapa menyesatkan hang? Hang lah. Faham tak? Tak ada siapa yang duk salah orang tu, salah orang ni. Awal-awal Allah sebut dah. Akhirat esok duk salah orang tu, salah orang ni. Dah, hang punya pasal. Hang yang tak mau. Orang ajak dah, orang terang dah, orang habaq dah. Tapi dah tak mau. Diberi peringatan siap-siap. Supaya akhirat esok jangan menyesal. Nah itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Dan apabila kami kehendaki bahawa kami binasa akan setengah qaryah, nescaya kami suruh akan orang besar-besar dan lebih dalam kampung itu kerja taat, maka bantah mereka itu. Itu tanda-tanda. Macam mana tanda-tanda Allah nak binasakan satu qaryah? Allah nak binasakan satu negeri, satu kampung itu. Allah Subhanahu wa taala nak binasakan satu kampung itu, Allah Subhanahu wa taala suruh. Apa suruh? Hantar rasul. Hantar wakil-wakil rasul, ajak jalan kebenaran. Fafasaku, lalu mereka lawan, mereka bantah apa diajak oleh rasul. Siapa yang bantah? Kepala mereka itu, ketua kampung itu, pemerintah, pemimpin itu yang lawan. Itulah tanda-tanda mereka nak dibinasakan oleh Allah. Sepatutnya ketua ni ajak orang ke arah baik, tapi ketua ni ajak orang ke arah jahat. Ketua ajak orang sekat kerja-kerja jalan agama Allah. Ketua ajak orang lawan alim ulama. Ketua ajak orang lawan Quran, lawan hadis Nabi. Itulah tanda-tanda kata Allah, kami nak binasakan kaum itu. Apabila ketua mereka sendiri ajak lawan kebenaran. Ingat. Baik. Dan apabila kami kehendaki bahawa kami binasa akan setengah qaryah, nescaya kami suruh akan orang yang besar dan lebih dalam kampung dengan kerja taat, maka bantah mereka itu. Suruh orang besar buat taat, mereka bantah. Suruh orang besar, orang kaya ikut perintah Allah, mereka bantah. Itulah tanda-tanda kampung tu nak binasa. Seperti mana? Di Mekah dulu. Siapa yang lawan Nabi? Orang besar-besar, orang kaya-kaya. Abu Jahal kaya,
Abu Lahab kaya, musyrikin Mekah, pemimpin-pemimpin yang memimpin Mekah. Kepala-kepala ni lawan Nabi. Apa yang tak buat pada Nabi, hina caci Nabi, buat rancangan macam-macam, sampai ambil orang Taif yang paling kuat sekali. Dia boleh ikat batu, dan boleh pusing batu. Upah letak di satu jalan. Ni Muhammad lalu kat ni, bila Muhammad lalu, kamu pusing batu ni biar kena kepala Muhammad pecah. Mari orang Taif yang besar ni, yang kuat ni, dia ikat batu di tali. Bila nampak Nabi lalu, dia pusing, supaya batu tumpuk tak kepala Nabi. Jahat betapa tu. Lalu takdir Allah, batu ni berpusing, tali berpusing-pusing, belik di tangan dia sendiri, hempah kepala dia sendiri, mampu. Nah, apa lagi? Nabi semayang ambil perut unta yang ada taik, lempak atas kepala Nabi. Fitnah Nabi, pulau Nabi, para sahabat diseksa, Bilal bin Rabah diseksa. Siapa yang buat kerja ni? Pembesar-pembesar Mekah. Ammar bin Yasir, mak dia Sumayyah disula, dipanggang di api sekeluarga. Khabbab diserika dengan besi panas sampai nampak isi putih. Salah apa? Sebab mengucap 2 kalimah syahadah. Akhirnya sampai mereka buat keputusan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beramai-ramai. Allah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah. Bila berhijrah ke Madinah, tak lama depa tak puas hati juga. Depa kuat, depa hebat, bawa bala tentera nak perang Nabi, nak hancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Berlaku peperangan Badar. Tentera Islam sedikit, tentera musyrikin ramai. Tentera Islam tak ada senjata yang lengkap, musyrikin lengkap senjata yang lengkap. Tentera Islam tak bersedia, mereka sangat bersedia berperang. Perang. Allah bagi kemenangan pada umat Islam di medan Badar, sehingga dipanggil Badar Al-Kubra. Apa terjadi? 70 kepala-kepala musyrikin dibunuh di medan Badar. 70 kepala-kepala musyrikin ditawan. Siapa dia ni? Pemimpin yang besar-besar yang lawan Nabi, pemimpin yang kaya-kaya yang lawan Nabi. Akhirnya qaryah mereka binasa. Mekah yang dulunya di bawah kekuasaan mereka, berlakunya Fathul Mekah, Mekah dapat balik di tangan Islam sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi yang hancurnya siapa dia? Orang yang lawan Islam. Sebab tu kalau Allah nak binasakan satu kaum itu, kepala dia lawan Islam, binasalah kaum itu. Sebab tu kita kena tengok kepala hak kita ikut tu. Kepala hak kita ikut tu, ketua yang kita ikut, jangan ikut saja. Kalau ketua yang kita ikut tu ikut hukum Islam, cintakan Islam, cintakan Allah Rasul, berusaha untuk mendaulatkan undang-undang Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita ikut ketua yang macam tu, kita selamat. Tapi kalau kita ikut ketua hak lawan Islam, walaupun kita kata pemimpin tu jujur, dulu ada slogan yang duk pakai tu. Slogan, bahkan slogan dia jadi kempen pilihan raya. Kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur. Kepala otak inilah duduk jaja kata kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur. Bolehkah kita pegang kalimah ni? Tak boleh. Betul tak? Tak betul. Hang jujur macam mana hang sembah berhala? Hang jujur macam mana hang tak percaya Quran? Hang jujur macam mana hang tak percaya Nabi Muhammad? Hang jujur macam mana tak percaya neraka syurga? Macam mana boleh sebut jujur? Orang beriman ini, tuan-tuan sekalian, walaupun ada salah silap dia, walaupun ada dosa dia beriman. Kita akidah kita, orang kafir kalau dia baik sekalipun dia kekal neraka selama-lamanya. Orang mukmin walaupun dia jahat sekalipun dia masuk neraka tapi dia tak kekal, akhirnya dibawa masuk syurga sebab ada iman walaupun sebesar debu yang kecil. Ni hak betul. Memang duk dengar orang jahil, kita pun terima sama. Akhirnya Allah dedah pula hak mana kafir hak jujur ni. Rasuah sana, rasuah sini. Tak tengok lagi.
Oh, mereka kata tak, ni permainan politik apa pula. Nah, ni tengok. Tanah hak kerajaan dijual, rasuah berjuta-juta apa semua. Tunggulah tengok macam mana. Kita pula pergi demonstrasi pula, pergi bela. Janganlah bodoh sangat. Cerdik sikit. Bodoh tu bikin orang sama yang ambil semua. Tu cerita. Faham tak? Nah, telajak tuan-tuan sekalian. Tu, bukanlah kita sokong orang Islam melakukan kejahatan rasuah, kita tak sokong. Orang Islam melakukan mungkar, kita tak sokong. Tapi nak letak orang Islam bawah pada kafir, tak boleh. Faham? Tak boleh. Nah gitu. Bila kita kata lagu tu, kalau lagu tu sokonglah orang Islam rasuah, orang Islam melakukan penipuan, orang Islam melakukan kekejaman, dah. Kita tak sokong pun. Hak jahat tu kita tak sokong. Tapi kalau ajak kita supaya beriman cara mereka, macam mana kafir yang jujur lebih baik daripada orang beriman yang tak jujur, ajak kita pegang lagu tu, kita tak boleh nak pegang. Kenapa? Nak kata jujur lagu mana lawan Allah. Allah buat ada daripada tak ada pada ada, sujud pada Allah sekali pun tidak. Ambil batu buat Tuhan, ambil palang salib sembah. Lepas tu kita kata dia baik. Baik menentang apa? Faham tak? Tu cerita dia. Orang mukmin, huduh-huduh orang mukmin, koman-koman orang mukmin, kotak-kotak orang mukmin pun bila dimasuk oleh Allah dalam neraka, dia kekal dalam neraka. Dah. Kenapa? Dia ada iman. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga. Orang kafir ni ada peluang masuk syurga tak? Tak ada langsung. Langsung. Bila kita sebut lagu tu, dia kata ustaz ni bela perasuah. Bukan lagu tu. Ni ada juga tu bela orang rasuah. Tak ada bela. Orang rasuah terus kan. Pendakwaan. Kalau kena penjara kena. Berapa tahun kena terus kan. Dah buat salah, tanggunglah. Tapi oleh kerana dia buat salah, kita nak caci dia lebih pada kafir tak boleh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara kamu. Fa aslihu baina akhawaikum. Buat baiklah dengan saudara-saudara kamu. Nada, dia saudara kita, dia orang mukmin. Nah itu. Tapi kalau kamu ada salah, kamu ada maksiat, kamu ada dosa, sama ada dosa dengan Allah Ta'ala ataupun dosa dengan manusia, kamu tanggunglah. Kamu tanggunglah. Tapi selagi mana kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu saudara kami. Kamu saudara kami. Cuma kamu kena dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana salah silap kamu? Mungkin kamu terlalai dulu, tak dekat dengan alim ulama, tak mengaji Quran hadis. Nah, kamu terlalai dengan kemewahan yang ada depan mata kamu. Sekarang Allah kifaratkan kamu. Tapi kami benci kamu dak? Dak, kami tak benci kamu. Sebab apa? Kamu mukmin sama dengan kami. Kamu buat maksiat, tapi kamu percaya pada Allah macam kami percaya. Kamu beriman pada kitab macam kami beriman. Nah, Rasul kamu Muhammad, kami pun Muhammad. Kamu semayang menghadap Kaabah, kami pun menghadap Kaabah. Iman kami sama dengan kamu. Jadi kami tak letakkan kamu lebih hina daripada kafir. Tak. Ni hak betul. Faham lagi? Ni saya habaq hak betul ni. Takut dia faham pula kafir yang jujur lebih baik pada mukmin yang tak jujur. Ni perkataan siapa? Kataan siapa? Tok guru ke? Alim ulama ke? Dah. Kata orang politik yang jahil. Dia marah ni, kalau dengar ni marah ni. Marah. Dia setia sungguh. Biar pi kat dia. Dah, tu dia punya pasal. Biar pi. Tu cerita. Kita mengaji. Bila sebut lagu tu kata kita bela. Dah, tak ada bela. Kalau salah. Lah ni mahkamah dia bercara hukum lah. Kalau salah, hukum. Kita tak ada pergi demonstrasi pun nak kena hukum. Salah hukum. Tu cerita. Mungkin Allah nak kifaratkan kamu di dunia. Allah Ta'ala ampunkan kamu di akhirat. Dan kamu pun mula mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu cerita dia. Kami sekali-kali tak letak kamu sehina orang kafir. Sebab kamu saudara kami. Faham tuan-tuan? Pegang hak saya sebut ni. Reti lagi ni? Berlaku tu. Tu cerita dia. Hina koman tak ke mana pun tuan-tuan sekalian, selagi mana ada iman, dia saudara kita. Bila kita sebut lagu tu, saya kata tadilah, depa kata kita bela maksiat, kita bela rasuah. Dah. Bela pasal apa?
Tuan sekalian. Nah, baik. Dan apabila kami kehendaki bahawa kami binasa akan setengah qaryah, nescaya kami suruh akan orang besar dan lebih dalam kampung dengan kerja taat, maka bantah mereka itu dan buta fasik mereka itu padanya, tiada ikut Rasul kami. Itu tanda Allah nak binasa. Mudah-mudahan Allah tak binasa negara kita. Kalau Allah nak binasa macam mana? Allah lantik pemimpin. Allah sebut pemimpin tu pula apabila datang orang nasihati dia, ajak jalan agama, dia lawan orang jalan agama. Dia caci orang jalan agama. Nah gitu. Dia lawan cara bersungguh-sungguh. Tu tanda Allah nak binasakan kampung itu. Nah, Allah nak binasakan kampung itu. Tapi kalau pemimpin yang Allah Ta'ala lantik itu mungkin bukan dia orang alim, tapi kalau orang ajak pada jalan agama yang benar, ajak pada jalan agama yang betul, dia ikut. Dia ikut. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak selamatkan kampung. Tu cerita dia. Nah, ini. Tu cerita dia. Faham? Tengok. Kalau pemimpin tu lawan Islam, kita jangan duduk di bawah dia. Sekali binasa kali dengan kita. Pemimpin hina Islam, kita jangan duduk di bawah dia. Tu tanda Allah nak binasa. Orang pi ajak, orang yang ajak tu dia caci, dia maki. Tu Allah nak binasa. Kalau hang ikut dia, sekali-sekali dengan kamu binasa. Fayaqulu ad-du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha. Akhirat esok kata Allah, kata orang bawah-bawah kepada pemimpin-pemimpin mereka, kami di dunia dulu pengikut-pengikut kamu, pengikut setia kamu. Fal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Boleh tak tolong kami? Nasib kami kena api neraka sebab ikut hang yang bawa kami menjadi sesat. Qala allazina istakbaru, kata pemimpin-pemimpin mereka, inna kullun fiha. Bagaimana aku nak keluarkan kamu daripada api neraka? Aku pun sekarang duduk neraka sekali dengan kamu. Berkeliling neraka. Ketua dengan pengikut berkeliling neraka. Jaga. Dia kata ni dah urusan dunia, tak ada kena dengan akhirat. Dia kalau nak selamat, ikut pemimpin yang tak lawan Islam. Faham? Ikut pemimpin yang tak lawan Islam kalau nak selamat. Kalau hang ikut pemimpin yang lawan Islam, sekali-sekali dengan hang tak selamat. Nah itu. Baik. Fa haqqa 'alaihal qaul. Maka sebenarlah ketika itu oleh perkataan. Apa dia? Kalimah binasa dengan azab itu. Sebenarlah. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Nabi, Allah Ta'ala hantar pewaris Nabi, ajak pemimpin tu supaya mengikut ajaran Nabi, mereka lawan, itu tanda mereka nak binasa. Lawan sebab apa? Sebab mereka ada kekuasaan yang tinggi. Lawan pasal apa? Sebab mereka ada harta benda yang banyak. Islam yang buat Islam tak ada apa. Tak boleh menjanjikan pangkat darjat yang tinggi, tak boleh menjanjikan kekayaan pada mereka, mereka tak mau ikut. Fa haqqa 'alaihil azab. Itu. Fa haqqa 'alaihal qaul. Sebenarlah ketika itu oleh perkataan kalimah binasa dengan azab itu. Sebenar. Tunggu, cepat ataupun lambat akan dibinasakan. Sekarang dalam ayat ni Allah tunjuk hak mana jalan selamat, hak mana jalan tak selamat. Jalan selamat ikut orang yang tak bermusuh dengan Islam. Jalan tak selamat, ikut orang yang bermusuh dengan Islam, kamu tak selamat. Nak selamat, ikut orang yang tak bermusuh dengan Islam. Walaupun pemimpin ni tuan-tuan, dia tak alim, tapi dia dengar kata orang alim. Dia tak hina orang alim. Walaupun pemimpin ni tak alim, tapi dia hormat orang alim. Walaupun orang alim tak kaya, tapi dia hormat. Walaupun tak kaya. Kenapa? Dia bukan pandang kekayaan. Walaupun bukan dia pandang ke pangkat derajat dah. Ini pemimpin ni dia ada ciri-ciri dia boleh kita ikut. Bukan mengikut mata aja. Dah. Ni dia kata yang ni urusan dunia tak ada kena mengena dengan akhirat. Siapa kata? Siapa kata? Nah itu. Baik. Habis. Fadammarnaha
tadmira. Maka kami binasa akan dia akan sebagai binasa. Apa dia? Maka kami binasa akan dia akan sebagai binasa, hancur sehancur-hancurnya. Apabila kamu duduk di bawah kekuasaan pemimpin yang lawan Rasul, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tengok kaum Nabi Nuh yang lawan Nabi Nuh, pemimpin-pemimpin, pemerintah hancur sehancur-hancurnya. Firaun dengan kekuasaan dia, dengan kemegahan dia, hancur sehancur-hancurnya. Namrud dengan kekuasaan kemegahan dia, hancur sehancur-hancurnya. Hak dulu-dulu Allah tunjuk sampai sekarang, hancur sehancur-hancur. Lalu ni kita lihat kuasa besar Amerika yang bermusuh dengan Islam. Tunggulah, mereka akan hancur sehancur-hancurnya. Negara mereka sekarang menghadapi konflik yang sangat dahsyat. Pertemuan orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Walaupun mereka melaung-laungkan demokrasi, tapi dia tak mampu membendung perkauman yang berlaku dalam negara cukup dahsyat. Polis kulit putih apabila melakukan tindakan terhadap orang kulit hitam yang melakukan sedikit kesalahan, dicekik sampai mati, dipijak sampai mati. Berontak orang kulit hitam sampai hancur berkecai baru ni di Amerika. Suasana Covid ni memang gitu tak? Ini saat kehancuran pada mereka. Kenapa? Mereka bergantung kepada kulit dan rupa paras. Nabi dah sebut dah, kita orang Islam ada asas. Nabi sebut kullukum li adama wa adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Kamu berasal daripada Adam, Adam daripada tanah. Tidak ada beza orang Arab atau lain daripada orang Arab kecuali takwa yang ada pada kamu. Inna akramakum indallah atqakum. Mulia kamu di sisi Allah Taala takwa, bukan rupa parah, bukan pakat derajat. Sahabat Nabi bukan semua orang Arab. Bilal bin Rabah orang Afrika, orang kulit hitam. Salman Al-Farisi orang Parsi, orang Iran. Sahabat Nabi semua. Tapi semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Saat kehancuran akan berlaku apabila mereka tak ikut Islam. Berusaha pula nak mengiktiraf kahwin sama jenis, kerana ini hak asasi. Kalau laki-laki berminat nak kahwin sama laki-laki, kita kena bagi. Kalau perempuan berminat nak kahwin sama perempuan, kena bagi atas dasar hak asasi. Akhirnya punah ganah apa yang berlaku. Orang perempuan tak puas hati demonstrasi telanjang bogel. Laki-laki tak puas hati demonstrasi telanjang bogel, jadi macam binatang habis, rosak, binasa. Kenapa? Pemimpin tak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit binasa. Yang berpegang dengan ajaran Islam terus hidup dalam keadaan ketenangan. Tu Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka keberkatan daripada langit dan bumi. Apa mana barakah? Duduk dengan penuh tenang, aman, damai. Orang tua sayang pada kanak-kanak. Kanak-kanak, budak-budak muda sayang pada orang tua. Hormat pada orang tua. Ada mak bapak hidup sebagai mak bapak, anak-anak tanggungjawab sebagai anak. Hidup elok, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Hidup jiran tetangga aman damai. Itu nama dia barakah yang Allah Ta'ala turun. Benda ni dah tak ada di negara-negara barat. Cuma mereka kuat dengan ekonomi. Ekonomi mereka pun lumpuh dengan Covid ni. Kapal terbang mereka tak boleh terbang. Industri mereka tak boleh bergerak. Pelancongan mereka tutup. Akhirnya mereka tak boleh berbangga lagi dengan kekayaan dan harta benda mereka. Jaga. Ini saat kehancuran. Kenapa? Tak ikut Islam. Baik. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Dan banyak yang telah kami binasa beberapa banyak kurun kemudian daripada Nuh. Kamu ingatkan cerita Nuh? Apabila kaum Nabi Nuh lawan Nuh,
Allah muntahkan air keluar daripada perut bumi. Allah turunkan hujan daripada langit mencurah-curah, sehingga bumi ini ditenggelami oleh air, sehingga tidak nampak lagi, tidak nampak lagi gunung. Panggil bah. Kita lah ni pun sebut bah. Bila air besar panggil bah. Bahrun tu makna laut. Bahrun makna laut. Pasal apa panggil air bah? Bila kita tengok bila banjir panggil bah. Kalau sikit-sikit panggil banjir, kalau besar panggil bah. Nada banjir ni air naik botol je. Tapi kalau bukit pun tenggelam, rumah-rumah pun tenggelam, petrol pump yang tinggi pun tenggelam, nak panggil banjir ke tu? Panggil bah. Pasal apa? Tengok macam bah. Bahrun tu makna laut, macam laut. Nabi zaman Nabi Nuh bukan sekadar bah, tufan, taufan. Bukan sekadar bah sahaja, datangnya ribut. Bila datangnya ribut, ada gelora yang sangat dahsyat yang menakutkan. Air bah tu pun dah takut dah, ada ribut lagi. Alhamdulillah, kita hadapi berbagai-bagai banjir yang besar, termasuk di Pulau Pinang 3-4 tahun dulu. 90% negeri Pulau Pinang ditenggelami air. Di Kelantan satu ketika dulu, Petron tu tenggelam. Petronas tu, menara Petronas, pak minyak tu punya tinggi tenggelam. Kita tengok pun, alhamdulillah tak ada ribut. Tuan-tuan, tak ada ribut. Kalau campur dengan ribut sama, bukan sekadar bah saja, ada tufan. Bila ada taufan, ada apa lagi? Ombak yang sangat dahsyat. Ombak ni yang menghancurkan. Yang mana pergi nak selamat dari bam dengan ombak, yang mana selamat ni hentam dengan ombak. Itulah yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tenggelam, kata ulama, tenggelam seluruh dunia termasuk tempat kita. Bahkan pengkaji, bahkan orang yang rajin mendaki gunung, bila dia naik di kemuncak gunung, tuan-tuan naiklah ke puncak gunung, Gunung Baling ke, gunung-gunung yang ada batu. Kita tengok gunung-gunung, di puncaknya yang ada batu hancur berkecai. Ada kata ini kesan bah taufan zaman Nabi Nuh dahulu. Hancur. Bah bawah pada Nuh ada lagi tak? Kata Allah ada. Macam mana Allah binasakan kaum Ad dan kaum Samud. Walaupun kaum Ad, kaum Samud itu umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud. Walaupun kaum Ad, kaum Samud itu, mereka ini kaya, yatatawaluna fil bunyan. Mereka bina bangunan-bangunan yang tinggi. Allah hantar ribut yang sangat dahsyat. Ribut pasir. Ribut pasir. Ribut bukan mari saja bawa pasir kambus sampai bangunan yang tinggi tenggelam dengan pasir. Bandar-bandar dikambuh dengan pasir. Sampai hari ini saintis-saintis, pengkaji cari, depa jumpa kehebatan kaum Ad, kaum Samud dahulu yang menempuk gunung-gunung batu bak rumah mereka, tapi mereka tak mampu nak korek. Kerana di bawah beratus-ratus kaki pasir, beratus-ratus meter pasir, nak kena korek macam mana yang begitu luas, yang tak mampu korek. Tapi tahu di bawah ni ada bandar yang sangat besar di zaman kaum Nabi Hud, Nabi Soleh dulu. Pasal apa Allah hancurkan mereka berserta dengan kemewahan mereka? Sebab pemimpin mereka lawan Nabi. Sebab tu Allah binasakan mereka. Jadi kita nasihati pemimpin kita jangan lawan Nabi. Dan kita pun jangan ikut pemimpin yang lawan Nabi. Faham? Kalau lawan ikut pemimpin yang lawan Nabi dan pemimpin tu lawan Nabi, kata Allah, mesti mereka akan dibinasakan oleh Allah seperti kaum-kaum selepas daripada Nuh. Nah itu kata Allah. Seperti kaum Hud, kita belajar dah kaum Hud, kaum Nabi Soleh pun belajar dah, kaum Nabi Syuaib, kaum dan Nabi Musa. Dengan sebab bantah mereka itu akan Rasul mereka itu, mereka dibinasakan oleh Allah. Ya, itu. Wa kafa bi rabbika
Wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Dan memadalah dengan Tuhan engkau itu ya Muhammad dengan segala dosa hambanya itu amat ketahui, lagi amat melihat. Memadalah hei Muhammad bagi Tuhan engkau itu dengan dosa yang mereka lakukan itu, Allah amat ketahui dan amat melihat. Dengan orang boleh sorak, dengan Allah tak boleh sorak. Semalam apa yang kita buat? Mari sini kita duduk, siapa pun tak tahu, tapi Allah tahu. Kerana Allah amat mengetahui, Allah amat melihat, tak tersembunyi sikit pun pada Allah. Kemarin dulu kita buat apa? Baluk serban pakai kepiah bersila piduk masjid, orang kata baik. Pakai tudung bawa kitab pergi mengaji bersila, orang kata baik. Baik sungguh ke tak baik sungguh, Allah tahu. Kenapa? Allah amat mengetahui, Allah amat melihat. Kamu tak boleh selamatkan diri dengan sebab nak sorak. Nak selamatkan diri kamu, mengaku kesilapan kamu depan Allah Ta'ala, bertaubat, itu kamu selamat. Tapi kalau nak berlakon saja, baluk serban pakai jubah, buat baik apa semua, boleh berlakon. Dengan orang, mungkin orang tak nampak, orang kata kamu baik. Dengan Allah Ta'ala, kamu tak boleh sorak. Nah itu. Baik, ini iman. Man kana yuridul ajilah ajjalnahu lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Barang siapa yang berkehendak dengan amalannya itu akan segera balasan di dunia, nescaya kami segera baginya. Siapa-siapa yang buat amalan dia itu nak balasan di dunia, kami bagi balasan di dunia segera. Ada dia buat sesuatu kebajikan nak dipuji, orang puji. Dia buat sesuatu kebaikan nak nama, dapat nama, Allah bagi. Kamu nak nama di dunia, nak dipuji, nak disanjung, kamu dapat. Kerana kamu nak dunia, Allah bagi dunia. Bahkan kalau kamu pulung cari untuk kesenangan dunia, ada dapat. Sampai jadi jutawan, sampai jadi milioner, duit beratus-ratus juta, ada apa semua. Cari dunia, kami bagi dunia. Tak kira lah siapa hang kafir ke beriman, cari hang dapat. Kata Allah, kami bagi. Kerana bukan makna Allah bagi itu Allah sayang, dah ambil lah. Ni dunia, siapa rajin dia dapat. Cuma ada dua jenis. Ada orang rajin bertakwa kepada Allah, ada orang rajin lawan Allah. Nabi Sulaiman kaya. Kita pun tahu kisah Nabi Sulaiman, kaya raya. Nabi Daud kaya raya, ada kekuasaan. Itu. Tapi ada jauh dengan Allah Ta'ala. Ada Namrud, Qarun, Haman kaya raya, tapi dia macam mana? Tu cerita dia. Siapa nak dunia, kami bagi dunia, kata Allah. Nak apa benda yang dia buat semua, nak pada balasan dunia, kami bagi. Nak pada nama, nak pada pangkat, nak pada kepujian, buat apa-apa, dapat dunia. Itu cerita dia. Dan padanya, pada dunia balasan barang yang kami kehendaki mereka itu. Dan padanya balasan barang yang kami kehendaki bagi mereka itu yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian kami jadi bagi neraka jahanam, masuk ia akan dia hal kecelakaan, lagi ditolak daripada rahmat Allah. Nak buat apa? Buat benda semua fikir dunia. Semua nak balasan dunia, nak sedap di dunia, nak senang di dunia. Hari-hari malam siang fikir pasal dunia, berkelahi bergaduh pasal dunia, berpenat-penat pasal dunia. Allah bagilah dunia. Nak pada nama dapat nama, nak pada pangkat dapat pangkat, nak pada gelaran Tan Sri Tun, Datuk Sri, Datuk segala mak nenek dapat, ambil lah, kata Allah. Bukan kata kamu nak dunia aku tak bagi, tapi kalau kamu nak dunia, dapat segala apa yang kamu nak dunia, kemudian
Lepas daripada kamu mati, kamu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab neraka. Kamu nak buat apa? Akhirnya kita mati. Ni bagi peringatan pada orang kaya. Bahkan apa yang kamu dapat di dunia itu menyusahkan kamu. Kamu tak pernah rasa tenang. Kamu tak pernah rasa lapang. Kamu tak pernah rasa nikmat tenteram hidup. Kenapa? Harta yang kamu dapat itu ujian untuk kamu, menyusahkan kamu. Tu cerita. Bukan salah harta dah. Cari harta. Sahabat-sahabat dulu kaya-kaya. Yang ni kadang-kadang orang kita silap faham ni. Tak payahlah kita cari dunia. Tak, cari. Tapi dunia bukan untuk dunia. Yahudi kenapa mereka dapat menguasai dunia? Kerana mereka kaya. Sewaktu mereka mengembara di negara-negara Eropah, kerana mereka tidak ada negara, mereka berniaga betul-betul. Sehingga orang-orang Yahudi yang sedikit tapi kaya-kaya boleh mempengaruhi orang Nasara di negara-negara Eropah. Sehingga cuti orang Nasrani hari Ahad, mereka terpaksa bagi cuti hari Sabtu untuk orang Yahudi, walaupun orang Yahudi sangat minoriti, sangat sikit. Kenapa? Ekonomi ada. Dia guna kuasa ekonomi dia pula rasuah kepada padri-padri supaya mengampun orang Yahudi. Kerana padri kononnya boleh ampun dosa orang. Guna kuasa ekonomi pula mempengaruhi kuasa-kuasa besar. Akhirnya kuasa besar setuju bersama mereka untuk dapatkan negara mereka, Palestin. Sampai hari ini Palestin dia. Kenapa? Dengan kekayaan yang ada pada mereka. Dunia mereka dapat, tapi akhirat neraka. Dan sahabat-sahabat Nabi dulu kaya-kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Zubair bin Awam kaya. Kita takut kaya ni, takut lupa Allah, biar tak kaya lah. Tu penyegan nama dia. Tak apa. Macam katalah, ada nabi-nabi kaya, ada orang kafir kaya. Ada nabi-nabi, ada kerajaan, ada orang kafir, ada kerajaan. Sama ke? Tak sama. Kita hari ni pun tuan-tuan, kalau orang Islam kaya ramai, Islam kuat. Dia guna kekayaan untuk menguatkan Islam. Betul, anak-anak muda, saya dah sebut dah beberapa kali dah, kena kaya. Kena berusaha betul-betul. Belajar ilmu perniagaan, berniaga, berdagang sehingga menjadi kaya-kaya. Islam perlu apa, kita boleh bantu Islam. Barulah tanah-tanah orang Islam tak tergadai. Ni orang Islam susah. Tanah banyak ditinggal oleh nenek moyang, jual. Orang Islam tak mampu beli, jual kat kafir. Orang Islam tak mampu beli, jual kat kafir. Akhirnya anak cucu orang Islam susah, tak ada tempat tinggal. Susah nak buat kilang, tak ada tanah. Susah nak bercucuk tanam, tak ada tanah. Tumpah orang kafir, jadi hamba mereka selama-lamanya. Akhirnya orang kafir pandang hina balik pada orang Islam. Itu juga. Cuma jangan kita cari dunia, lupa Allah. Sahabat-sahabat 10, cuba tuan-tuan baca 10 sahabat yang dijanji syurga. Ada buku orang karang pun ni pun, Hasanuddin pun tu, dia main rumah saya baca buku tebal 2 jilid. 10 sahabat dijamin syurga. 2 jilid besar tu musim PKP habis saya baca. Ni musim PKP kerja nak masak makan, badan merendang, baca malah. Masak makan, makan masak. Gitu. Saya boleh kira musim PKP baru ni banyak buku-buku waktu bertebal habis duk melengkak baca. Dah sekalian. Ni kerja duk masak. Baik, tu cerita. Cuba tuan-tuan baca 10 sahabat jamin syurga tu. Macam mana kehidupan mereka? Kaya-kaya. Mereka sahabat Nabi dijamin syurga. Sehingga mereka boleh derma bila nak berperang. Islam perlukan apa? Ada yang bertan-tan buah kurma bagi sebagai bekalan makan untuk para pejuang. Ada yang bagi beratus-ratus ekor kuda. Ada bagi beribu ekor unta sebagai kenderaan bawa tentera pergi berperang. Kira balik dengan sebuah lani, ratus ekor unta tu sumbangan dia apa? Berpuluh juta, 12 juta, 13 juta, 10 juta, 20 juta.
Ni sahabat-sahabat sumbang berjuta-juta ringgit disebut sekarang untuk Islam. Islam kuat. Hak sahabat-sahabat yang miskin-miskin, yang tak mampu, pergi perang. Kami bagi kuda, kami bagi unta, kami bawa pergi makanan apa semua. Mereka pergi perang. Nak perang macam mana kalau tak ada harta? Watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu, wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Harta dulu, jiwa raga. Tak ada harta tak boleh. Jadi orang Islam kena kaya. Jangan ajar tasawuf yang merugikan orang Islam. Jadilah tak usah duk cari harta dunia. Kita ni duduk berapa hari, lepas tu kita nak mati. Amboi macam lebay sangat. Cari tuan-tuan. Jangan duk dengar kata tu, cari. Jangan duk sebut lalulah. Kita orang Melayu ni semua nak cepat. Orang tua-tua dulu senang. Makan moktan, tanam. Makan durian, biji durian ada, tanam. Dia tak tanya bila nak berbuah, tanam sudah. Puluh tahun berbuah tak apa, anak cucu boleh makan. Anak cucu lah duk makan pokok moktan, tok wan tanah dulu. Lah duk makan durian, tok wan tanah dulu. Mari zaman nak cucu pula lah ni macam mana? Pi beli pokok durian, tanya berapa tahun boleh buah? Tanya dulu. Pi beli pokok petai, tanya berapa tahun boleh berbuah? Pasal apa? Dia nak makan dulu. Kau boleh ada pokok petai hari ni, tanam besok berbuah. Ha, tu dia nak beli. Lepas tu orang tua-tua dulu tanam pokok durian, tuan-tuan mati lama dah, pokok durian ada hidup lagi. Ha, tu. Kita tuan-tuan sekalian tanam pokok durian, pak kali pokok durian mampu dah, kita tak mampu lagi. Durian mampu dulu. Petai mampu dulu. Apa semua? Ni pokok hak nak kahwin belaka, nak hidup lama lagu mana? Batang durian kampung, kepala musangking. Campur. Bolehlah berbuah cepat, mampu pun cepat. Sebab kita tanam, kita nak makan. Tu cerita dia. Padahal bukan nak makan taruh mana pun. Sebab kita buat tu macam tu. Kan fikir untuk ke depan. Kita tak fikir kalau aku tanam nak cucu aku makan duduk dalam kubur, bila dapat pahala. Burung makan dapat pahala. Lah ni tuan-tuan fikir satu. Tuan-tuan tanam hak hidup lama. Jangan tanam boleh makan cepat. Gagah tanam petai hak nak makan 4 tahun boleh makan dah. Tapi belilah seberkas nak makan. Oh duit sangat. Macam pokok tu nak makan semua. Mampu makan petai pokok tu. Tuan-tuan sekalian. Tanam je tuan-tuan kira. Nah, tu. Teruk. Nah, tu pun kan nak dunia lah tu. Nak kalau boleh semua dia nak makan. Nah, ingat dunia tuan-tuan sekalian boleh cari dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Belambak orang kaya-kaya bawa kereta besar pergi mengaji. Tak ada masalah. Mana Islam lah kan? Tuan sekalian. Jangan lupa ada asas agama tak apa. Takkan nak biar kafir semua kaya. Ha itu. Baik. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa berkehendak dengan amalannya itu akan balasan akhirat. Barang siapa yang berkehendak amalan itu balasan akhirat. Amalan apa? Amalan ni kerja. Tu nama amalan kerja. Kerja dia untuk balasan akhirat. Aku menega ni untuk balasan akhirat. Aku bercucuk tanam ni untuk balasan akhirat. Aku bela lembu, bela kebau ni untuk balasan akhirat. Nah, semua yang buat aku menega, buka projek, buka syarikat ni untuk balasan akhirat. Sampailah sembahyang, puasa, zakat, haji untuk akhirat. Semua kita buat untuk akhirat. Tu orang baca kisah apa? Pengasas Ar-Rajhibain. Kaya lah. Ladang rumah dia wakaf. Nah itu. Kalau pergi ke Mekah dia bina hotel-hotel di Mekah wakaf. Nah, wakaf. Orang susah-susah boleh main duduk hotel. Tu semua pasal kaya. Tuan-tuan sekalian. Dana wakaf dia banyak. Pasal apa? Dia cari urusan dunia dia untuk akhirat. Kita silap hak kitanya. Berhenti semua ni pergi masjid ya hak ni akhirat. Mayang je untuk akhirat, puasa untuk akhirat, nega semua berhenti. Itu tak betul. Salah tuan-tuan sekalian. Urusan kita untuk akhirat.
Buat. Saya buat belakang, tuan-tuan sekalian. Kontrak buat, belembu bela, kebau bela, ayam bela, kelapa sawit tanam. Dunia ni, ustaz ni tomok dunia. Dah. Bukan saya cakap saja, saya buat. Ingat lepas-lepas mengajak balik tidur. Saya pergi turun makan tidur pula. Turun makan tidur. Aku pegang beg pergi mengajak. Dah. Aku ni tak cukup masa. Tekam sana, tekam sini, mencorak sana, mencorak sini. Untuk akhirat. Tuan-tuan sekalian. Ada masa kita boleh guna, kita boleh makan. Ada senang sikit, kita boleh beli kenderaan baik, boleh buat rumah elok sikit. Ada senang, boleh derma, boleh wakaf. Ada kerja kita banyak, boleh bagi orang bekerja bawah kita, boleh bayar gaji. Anak bini dia boleh makan. Ada banyak lagi zakat, boleh bagi zakat, bantu orang susah, tolong apa semua. Tak akhirat ke tu? Daripada kita duduk masjid pun tak kerja apa, makan kita pun nak minta ke orang. Apa semua. Bukan kata tuan-tuan, bukan suruh duduk masjid sampai tak balik. Semayang jaga. Alhamdulillah, tak ada masalah. Allah sebut faiza qudiyatis salah fantashiru fil ar wabtaghu min fadlillah. Bila selesai semayang, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, rebut limpah kurnia Allah. Macam mana? Dulu-dulu budak-budak kan, bila nak orang nak pergi Mekah ke apa semua, buat dik di Kupang. Nah, di Kupang pun nak pergi tabuk pakak berebut berguling. Berebut. Ada juga lah ni kumpul budak-budak buat coklat. Tabur coklat, rumah-rumah kenduri dulu banyak lah. Budak-budak berselerak coklat apa semua. Di dunia ni, hari-hari Allah tabur rezeki. Allah tabur rezeki. Berebutlah. Hak mana kamu boleh ambil asal yang halal, rebut. Jangan bagi orang, kita duk tengok saja. Itu tak betul. Rebut. Apa boleh buat, apa boleh usaha, apa boleh buat. Mayang kita jaga, semua jemaah jaga. Malam-malam boleh bangun tahajud. Quran kita baca. Waktu duha ni kita mengaji. Tak apa nak ruginya? Pada duduk saja. Tak nikmat duduk atas dunia saja. Bila kita menyebabkan diri dalam perusahaan begini, ada cabaran dia. Jatuh bangun dia. Susah payah kita apa semua. Pening. Susah apa semua. Ini sabar. Macam kita baca ayat yang lepas, jangan kamu doa keburukan untuk diri kamu. Kalau macam ni biar miskin, tenang pada kaya. Silap dah. Silap dah. Kalau ni biar mampu buat daripada hidup. Ini doa buruk untuk diri sendiri, salah. Kita sentiasa kena doa baik untuk diri kita. Jangan doa buruk untuk diri sendiri. Biar miskin senang pada kaya. Baik tak ada harta senang daripada ada harta. Betul tak cakap lagu tu? Dah mula ada bibit-bibit putus asa dengan rahmat Allah. Allah benci orang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ikhtiar. Ujian semua ada. Macam-macam ujian. Orang tanah jagung ada ujian, ingat tak ada ujian. Baiklah nak berbuah tikus makan habis. Tinggal batang. Orang tanah derian ada ujian. Seronok lah derian. Bukan terkutui. Mari kerap runtuh habis. Dan putus asa. Dah itu ujian bang. Kerap runtuh habis. Ada silap dia tu. Nak tanam derian buah cepat sangat. Ketak-ketak. Kerap runtuh pada muka. Derian kahwin berbuah berketui-ketui. Seronok. Baru 4 tahun. Kerap main runtuh buat. Tu. Baik, itu ujian. Tuan-tuan sekalian, ada ujian. Nah itu. Nampak ni hak tipu-tipu ni Allah. Apa panggil skema lah ni. Orang tua banyak kena telefon makcik, kena polis tak tangkap tanu gini, ada gini apa semua. Bagi habis nombor akaun. Simpan duit daripada muda sampai ketua habis klik mata beratus-ratus ribu. 1/2 juta pun ada. Beringat tuan-tuan sekalian. Zaman sekarang zaman fitnah. Zaman penipuan macam-macam. Tapi saya pun telefon macam-macam daripada wakil bank ni, daripada polis, daripada JPJ, daripada Bukit Aman, segala mak nenek ada. Jangan duk layan. Jangan duk layan. Jangan gelabah. Wa kana al insanu apa ni? Adalah manusia tu kelang kabut. Wa kana al insanu ajula. Adalah manusia tu suka gelabah. Suka gelabah. Jangan gelabah. Tenang sekejap.
Tenang saja. Ada telefon kat kita. Cik ada buat langgar lari. Ni, buat semua. Kita pun kelam kabut gini. Ni orang tua kena pesan-pesan. Jangan ada peduli. Benda begitu. Bertenang sekejap. Jangan kalut. Tanya anak-anak. Ni tak mau tanya anak-anak. Mereka reti je. Wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan barang siapa berkehendak dengan amalannya itu balasan akhirat dan beramal ia bagi akhirat akan amalannya yang layak dengannya daripada mengerjakan disuruh dan tinggal ditegah kerana Allah semata-mata, dan ia beriman membenar hatinya akan Tuhannya dan Nabi Muhammad Rasulnya dan Quran kitabnya, maka mereka itulah yang ada amalan mereka itu diterima pada Allah, lagi diberi pahala, boleh dapat ganjaran. Kenapa? Dia buat untuk akhirat. Tuan-tuan cuba kita pasangnya, kita buat apa untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tuan-tuan meniaga ke, beli kereta motor ke, buat rumah tangga ke, kita buat rumah, ada duit rezeki, kita buat ruang tamu besar sikit, adik-beradik main senang, boleh kita jamu makan semua senang. Akhirat beradik kita selesa. Buat rumah elok besar sikit, tapi tu ada ruang kalau tetamu main boleh tidur, buah dengan ekor, beli ayak di dalam, semua cukup lengkap pun semua. Tetamu main rumah kita selesa. Itu akhirat. Kan untuk kita saja. Untuk kita je apa semua. Orang perempuan beli periuk besar, nak buat apa periuk besar? Dia kata apa-apa main ramai boleh masak nasi berpakat makan. Akhirat. Akhirat. Bukan kita nak makan, kita nak makan sekepoi ni, kadang kedekut baik, semua periuk halus-halus ya. Dia dengan laki dia yang makan. Tak ada cadang nak bagi makan orang lain. Tak ada. Kan tanya mak nak beli apa periuk besar bertingkat-tingkat ni. Teka orang ramai-ramai kata boleh masak makan apa semua. Akhirat. Ada. Tu cerita dia. Beli peti air besar. Beli dengan daging, dengan apa semua. Pasal apa daging penuh lah apa semua. Tengah malam orang main tak pergi. Kita nak masak makan ambil mana? Ni ambil semua, ada goreng apa, ada jamu makan. Mak kita kan orang haji main. Akhirat. Semua dapat pahala. Semua dapat pahala, tuan-tuan. Kadang kereta motor dia beli, dia bayar rotek, dia bayar apa letak situ, tak apa nak mengaji naik kereta ni. Minyak bagi siap pi, apa semua. Akhirat. Niat sendiri. Hati ni niat apa semua. Jangan kita ingat nak dapat pahala ni kena tinggal semua benda tu, kerja duduk masjid je. Tak nafikan benda tu boleh, tuan-tuan sekalian. Tapi kadang-kadang yang ni dapat pahala. Tuan-tuan dapat pahala. Orang meniaga. Pakai pekerja 5-16 orang. 5-16 orang ni selesai masalah anak bini dia. Bil elektrik dia selesai, bil air dia selesai, anak sekolah dia selesai, apa semua. Sebab apa? Kerja dengan kita. Dapat pahala. Niat kita akhirat, Allah bagi akhirat. Tapi macam katalah habuan tak sama. Kita hanya berusaha. Ada orang usaha jadi, ada orang usaha tak jadi. Tapi innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amalan tu dengan niat. Kalau niat kamu baik, jadi tak jadi kamu dapat pahala. Kalau jadi alhamdulillah, tak jadi pun niat kamu benda tu tapi tak ada habuan kamu. Nak buat macam mana? Tak ada habuan kamu, nak buat macam mana? Kamu dapat pahala sama je. Allah. Nada. Hidup di dunia ni sebentar. Nah itu. Baik, habis. Kalla numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Akan dua firqah. Kalla, akan dua firqah. Iaitu yang tuntut balasan dunia dan yang tuntut balasan akhirat. Kami beri akan mereka itu kehendak dunia dan akhirat. Kalla, sama aja kata Allah. Ada orang cari untuk habuan dunia, nak bermegah-megah atas dunia. Ada orang cari untuk akhirat, nak bermegah akhirat. Sama aja. Semua kami bagi. Macam saya kata sebut tadi lah, ada orang buka kelah untuk habuan dunia. Pasal apa dunia? Dia nak pakai sedap, dia nak bermain mewah, dia nak berbangga-bangga, dia nak dapat gelaran tu pun dapat. Ada orang buka kelah besar-besar, niat dia nak bantu ekonomi Islam, nak keluarkan zakat, nak selesaikan masalah anak bini dia cukup lengkap. Bila dia mati tadi anak-anak ada tempat tinggal semua siap, akhirat. Lepas tu orang boleh kerja, bagi peluang kerja, nak bantu ekonomi ummah pun lagu tu juga. Kerja sama. Kerja sama.
Tapi tak sama. Faham tak? Kalla, kata Allah Ta'ala, sama saja. Sama saja. Hang kaya, aku kaya. Hang mega, aku mega. Itu. Hang bekerja, aku bekerja. Tapi ada orang cari untuk dunia, ada orang cari untuk akhirat. Orang beriman cari untuk akhirat. Orang kafir cari untuk dunia. Kalau nampak macam sama dua-dua ni. Firaun ada kerajaan, Nabi Sulaiman ada kuasa kerajaan, sama ke? Tak sama. Nampak kerajaan sama, tapi tak sama. Ada Namrud kaya, Qarun kaya, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya, sama ke? Tak sama. Nampak macam sama, tapi tak sama. Orang beriman tak sama, tuan-tuan. Lala ni tuan-tuan, kita kena bingkah bangun. Allah bagi ruang kat kita banyak. Orang kita dah mula sedar, panggil BMF ni masih ada, tapi nak layu dah. Tapi terasa dah. Depa pun terasa. Orang kita pakai buka supermarket besar-besar di Kuala Lumpur dah buka dah. Malakak mall dengan mak besar-besar apa semua, kita apa ni apa semua. Sebab kita dengan depa bukan sama. Kita cara lain, depa cara lain. Amal kita lain dengan amal depa tak sama. Faham tak? Tu cerita dia. Kita ada niat, kita ingat kita nak mati. Siap sen kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak sama, tapi tak sama. Nah itu, baik. Daripada pemberian Tuhan engkau di dalam dunia, daripada pemberian Tuhan engkau dalam dunia tak sama. Allah bagi tak sama. Nasib orang pun tak sama. Tapi dunia bukanlah segala-galanya. Akhirat yang kekal abadi, dunia bukan segala-galanya. Kita tengok kalau dunia segala-galanya, kita nampak macam tak adil dunia. Macam saya sebut selalu, ada orang Allah bagi anak 7-8 orang. Semua sihat-sihat. Lah ni, ada 20, 30. Mak ayah nak berjalan mana, beli kereta bawa berjalan makan lagi. Mak nak apa bagi? Apa semua? Bawa mak ayah pergi luar negara apa semua. Dia bela masa bila? Bela waktu besar, bagi sekolah, anak berjaya. Ada setengah tuan-tuan sekalian dapat anak sulung, cacat. Dapat lagi cacat. Dapat lagi cacat. Dapat lagi cacat. 5-6 orang cacat. Anak hak sulung tu umur 25, lah dah basuh kecil berak lagi macam baru beranak. Anak orang lain umur 25 bawa mak ayah berjalan mendengar dia. Anak dia umur 25 dia dah basuh kecil berak lagi. Dulu boleh dukung buat pilihan balik ayat lah ni tak larat tarik. Dapat anak nombor 2 lagu tu juga, nombor 3 lagu tu juga. Apalah dunia ni? Kalah. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya. Orang yang senang Allah nak tengok kamu bersyukur ke tidak. Orang yang susah Allah nak tengok kamu sabar ke tidak. Ni dunia tempat teks dunia. Hak mana keputusan sejati? Akhirat. Akhirat. Tuan-tuan sekalian. Nega sama. Ada orang nega sikit jadi sampai kaya-kaya. Ada orang nega belum nega kaya, lepas nega miskin. Berhutang sana sini. Tak jadi. Pasal apa? Dunia bukan segala-galanya. Dunia tempat ujian. Tengok, hak senang syukur dah. Hak susah sabar dah. Semua uji. Segala-galanya, tuan-tuan. Kita ni nikmat mata, boleh tengok keluar kereta macam warna, tengok apa. Orang lahir buta, apa benda tak pernah tengok. Kala, kata Allah, dunia bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya dunia. Nasib orang tak sama di dunia. Tak sama di dunia. Tuan-tuan sekalian, ini ujian. Yang susah, uji cara susah. Yang senang, uji cara senang. Apa dia? Ada 2 perkataan. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, orang yang menghadapi kesusahan macam dia belah anak. Hak saya kata tadi sampai 5-6 orang habis basuh kecil berak hak abang, basuh hak adik pula. Habis basuh kecil berak hak adik lagi adik. Semua siap ada apa semua bagi mak, lepas tu bagi mandi hak nupo semua. Hidup dia lagu tu. Hidup dia lagu tu. Taklah api macam orang lain senang lena. Orang lain pakai barang mahal-mahal, kasut tumit tinggi.
dengan baik tangan berjalan, muka pun berlawa bukan main. Yang dia duduk selekeh basuh kenci anak gitu apa semua. Tapi tanya dia macam mana? Tak apa, saya biasa. Redha. Dia dapat satu benda mahal, redha. Tak nampak susah dah macam orang tengok punya susah nak buat kerja. Dia tak pernah susah pun. Nak susah apa saya buat 30 tahun dah macam ni. Dia dah ada dah sabar, dah ada dah redha. Hak senang tadi duk sombong sana, nak menunjuk kereta baru, nak menunjuk baju mahal, nak tunjuk barang mah besar apa semua. Mampu tak masuk neraka. Dia ni Allah bagi syurga. Hanya dua-dua ujian. Dua-dua ujian. Tu cerita dia. Hak senang, ingatlah. Bantu-bantu sama yang susah. Bantu sama yang susah. Jangan ingat hang nak megah nak tunjuk je apa semua. Jadi Firaun, Namrud, semua betul. Tapi kalau amalan dengan untuk akhirat, untuk apa? Bolehlah tolong orang susah, boleh orang bantu. Ada tentang orang senang-senang. Saya jumpa banyak. Allah elok-elok Allah bagi. Dia duit banyak, setahun sekali beli tanah. Luas beli tanah. Kerak tanah tu buat rumah cukup lengkap apa semua. Cari orang susah, susah betul susah. Tukar nama, buh nama dia, duk ambil terus kat hang. Tahun depan buat lagi, tahun depan buat lagi. Dia ingat Allah bagi senang kat dia. Kala dunia ni bukan tempat tempat keputusan dunia ni. Dunia tempat ujian. Baik kaya, baik miskin. Baik susah, baik senang. Baik ada orang pangkat, tak ada pangkat. Sama saja. Baik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tiada ada pemberian Tuhan engkau dan ketegahan daripada seorang mukmin atau kafir kurnia daripadanya. Unzur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'. Runding fikir olehmu betapa kami lebih setengah mereka itu akan setengah daripada rezeki. Ada orang lebih rezeki, kemegahan, ada orang ada pangkat darjat yang tinggi. Tiada dengan sebab iman dan kufur. Bukan sebab beriman kufur Allah nak bagi dah. Iman lain, kufur lain. Bukan kata beriman Allah bagi kaya, kufur Allah bagi miskin. Dah, orang beriman ada kaya, orang kufur ada kaya. Orang beriman ada miskin, orang kufur pun ada miskin. Kala sama. Tu kata Allah. Tiada sebab soleh fasik, hanya ibtila, cubaan. Adakah sabar yang kurang dan syukur yang lebih, maka bagi keduanya itu pahala, dan jika tiada maka bagi keduanya siksa. Yakni pahala itu dengan sabar dan syukur, dan dosa itu dengan tiada redha dan kufur, bukan dengan kaya ataupun miskin. Walil akhiratu akbar darajatin wa akbaru tafdila, dan bermula balasan akhirat itu terlebih besar. Jangan fikir dunia. Balasan akhirat itu kata Allah lebih besar darjat balasan. Puji orang nak puji tak mana sangat. Dan terlebih besar kurniaan daripada balasan dunia. Hanya kalau nampak sangat balasan dunia, kata Allah, balas akhirat itu lebih besar. Dan saugia engkau amati dengan balasan akhirat, dan tiada dunia. Kata dia, hendaklah kata Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu fikir akhirat daripada balasan dunia. Dunia tak ada apa. Dunia tak ada apa. Tengoklah nasib orang di dunia berbagai-bagai. Itu. La taj'a ma'allahi ilahan akhar. Wallahu a'lam.